ketul tu kam muttasil. Jadi berlaku juga idhafah di situ. Bersandar-sandar sama lain. Seperti besar. Besar ni kasratul ajza. Banyak juzuk tu dia panggil besar. Dan kecil, kecil tu killatul ajza. Sedikit juzuk. Sebab tu Allah dia tidak boleh tak boleh dipanggil dengan besar. Besar dengan makna kasratul ajza, dan kecil pun tidak dengan makna killatul ajza. Sebab Tuhan tak berjuzuk. La yatajazza wa la yataba'ad. Tuhan ni tak berjuzuk dan dia tidak terima setengah-setengah. Dia bukan ada juzuk. Zat dia bukan bergabung dengan juzuk-juzuk sehingga menjadi satu jisim. Tidak. Sebab tu bila sebut besar, kasratul ajza, dan kecil, killatul ajza. Sebab tu Tuhan besar pun tak, kecil pun tak. Bila sebut besar dan kecil ni, itu terkena kepada kam muttasil. Kecil dan besar, itu apa tu? Bapa dengan anak. Tu. Besar dengan kecil ni contoh idhafah pada kam. Pada kam muttasil. Dan seperti sedikit dengan banyak. Tu. Kalau kam muttasil dipanggil besar, dia punya lawan dia kecil. Kalau kam munfasil, dia panggil sedikit, lawan dia banyak. Faham? Kalau sebutir goli ataupun 2 butir, dia panggil sedikit. Dia kalau kam munfasil, kalau sedikit lawan dia banyak. Kalau kam muttasil, besar, lawan dia kecil. Macam goli. Dia tak kata kalau goli, kalau goli 10 butir, kita tak kata goli besar. Kita kata goli tu banyak. Kalau goli tu tak banyak butir, kita panggil sedikit, kita tak panggil kecil. Mana kita panggil goli ni kecil lah. Sebab apa? Sebab 2 butir. Kan? Ataupun goli ni besar lah. Sebab apa? Sebab 10 butir. Tak. Dapat ilmu sini. Orang Melayu cakap kampung, nampak ke? Sikit je tu. Saya pun baru pasal hari ni macam pagi petang ni baru pasal. Dia begitu. Lepas tu besar. Bila sebut besar kam muttasil. Kecil pun kam muttasil juga. Cuma kalau banding, kalau idhafah, dia panggil nisbah mutakarrirah, nisbatun mukarrarah. Kita ulang-ulang tengok sini, tengok sini, kita padu, kita pelagak. Yang ni besar sikit, yang ni kecil sikit. Dia tak kata yang ni besar, yang ni sedikit. Besar lawan dia kecil. Kalau sedikit, banyak lawan dia sedikit. Jadi kalau besar kecil ni, ini untuk kam muttasil. Kam muttasil. Kalau meja ni besar, kam muttasil besar. Kitab ni kecil berbanding meja ni. Kalau kita kam munfasil ni sebiji-sebiji kam munfasil. Macam goli 10 butir, tu dah bagi kam munfasil. Walaupun kalau sebutir goli tu pun, kalau kita kira menerima juga belah, tak sekira lah tu. Kalau banyak butir, maka dia panggil banyak. Kalau sedikit, dia panggil sedikit lah. Kalau tak banyak, dia tak panggil kecil. Ini pada kam munfasil. Hak tadi ni dia panggil fil maqadir. Hak belakang ni dia panggil fil aqdad, pada bilangan. Al-adad wal miqdar. Hak tadi miqdar, qadar besar, qadar kecil. Bilangan sedikit, bilangan yang banyak, bilangan yang sedikit. Nampak? Yang mula dipanggil miqdar. Sebab tu kita sebut qadar yang besar, qadar yang kecil. Bilangan yang banyak, bilangan yang sedikit. Kita tak kata qadar yang banyak itu asal dia sepatutnya, tapi kita ni bahasa Melayu ikut sebut. Tu. Jadi keadaan sesuatu itu kecil dan sedikit, tu, kita tidak boleh faham reti, melainkan dengan kita ukur kepada yang lebih daripada dia. Bila kita faham kecil, apabila kita ukur pada yang besar daripada sesuatu tadi. Apabila kita kata sedikit, apabila kita ukur kepada yang lebih banyak daripada yang hak tadi. Lalu hak tadi kita kata sedikit, yang satu lagi kita panggil banyak. Tu. Ini yang dipanggil idhafah.
Tu makulatul idhafah. Jadi tiap-tiap daripada kecil dan besar tu dia panggil idhafah. Dia panggil nisbatun aridah. Nisbah yang melentangi pada jisim. Tu. Dia duduk di jisim. Ya, bila kita tengok di jisim tu, kita tahulah besar atau kecil. Kita boleh nilai. Dengan kita padu, disebut itu ni. Yang mana jisim tu lah dia panggil tempat bagi miqdar. Miqdar tu dia panggil kam muttasil. Habis situ. Dan seperti panas, dengan terlebih panas. Panas dengan terlebih panas. Ini pada kaif. Sejuk pada terlebih sejuk. Jangan kita buat panas dengan sejuk. Panas dengan sejuk ni dia bukan ada hubungan. Sejuk-sejuk lah, panas-panas lah. Sebab tu kita jangan duk tanya pula, kenapa tak sebut seperti panas dengan sejuk. Kecil dengan besar dia duduk di satu jisim. Bila kita tengok nisbah, berlakulah ni kecil, ini besar. Macam anak dengan dia ada hubungan. Tapi kecil dengan besar dia bukan macam kita kata sini, panas dengan sejuk. Dia bukan ada hubungan. Panas, sejuk lah. Jadi kalau kita nak buat ni idhafah, dia kena panggil panas dan terlebih panas. Kita nak tahu ini panas, ni lebih panas. Itu dia panggil idhafah. Jangan kita kata panas kenapa tak sejuk. Sejuk lain, kaif lain. Ni pun kadang ada orang tanya muskil kan, kalau besar kecil tak apalah, kita nisbah di satu jisim. Dia ada persangkutan macam anak dengan ayah, dia ada persangkutan nasab. Tapi kalau hitam, putih, tadi panas, sejuk, jangan kita kenapa tak dikatakan idhafah tu panas, sejuk tak? Panas, terlebih panas. Sejuk sebab dia nak kata terlebih panas diukur di suatu tadi, yang panas tadi. Itu. Jangan takut tanya ada yang muskil. Saya pun dulu muskil juga, kenapa kata sini panas, kemudian dengan terlebih panas. Kenapa tak panas tak dengan sejuk? Sejuk lah. Panas. Sebenarnya bukan ada hubungan dua ni. Yang ada hubungan pada ini panas sikit, ini panas lebih. Itu baru dipanggil idhafah. Seperti panas dengan terlebih panas. Ini pada kaif. Lagu mana kamu rasa? Itu kaif ni macam mana? Lagu mana? Panas. Lagu mana? Sejuk. Lagu mana? Manis. Manis, terlebih manis. Itu idhafah. Contohnya manis. Kalau buat manis lagi panas, sama juga. Kalau kita kata buah durian, dengan buah dokong, dengan buah yang manis-manis yang lain lah, dia bukan sama. Dia tak sama manis dia. Durian manis lebih, tapi ada juga durian yang tak manis. Habis itu juga pedas. Pedas dan terlebih pedas. Jangan kita pelaga pedas dan tawar, tak boleh. Dia tidak ada hubung dua tu. Kita nak kata idhafah ni pedas, terlebih pedas. Lalu kita kata, bila kita nilai tengok di pedas yang duduk di cabai Melaka dengan pedas yang duduk di cabai biasa, lalu kita katalah cabai Melaka terlebih pedas dan cabai biasa pedas. Pedas saja, yang tu terlebih pedas. Ni dia panggil idhafah. Sebab tu dekat Tuhan dia tidak boleh idhafah. Kalau kita kata besar, dia kena pelaga dengan yang terlebih besar. Kalau terlebih besar, dia kena pelaga dengan yang besar. Sebab tu kita kata a'lam. Allahu a'lam. Allahu akbar. Akbar tu dia bukanlah dia panggil isim tafdhil, orang panggil ismu tafdhil laisa min ala babih. Dia bukan atas bab dia. Allah terlebih besar. Bukan maknanya bila Allah terlebih besar, ada yang besar. Kalau kiranya memang macam tu. Bila kata afdal, dia ada fadlun. Bila dia kata akbar, dia ada kabir. Sebab tu kalau Allah wallahu alam, apa ulama akan sebut pada wallahu alam, ini Allahu a'lamu ni Allahu alimun. Dia kena takdir alim. Sebab kalau kita kata alam, mesti ada yang alim juga, tapi kurang sikit. Dia kurang sikit. Tadi orang panggil isim tafdhil laisa ala babih. Bukan bab dia. Faham? Tu ada kaitan ilmu makulat tu. Lepas tu bila kita kata akbar Tuhan ni bukan akbar berjisim. Kalau kata akbar berjisim, makna ada juga yang lain besar sama Tuhan juga, cuma Tuhan besar sikit.
Itu bila kita sebut akbar. Sebab akbar, Tuhan besar ni bukan besar jisim, bukan besar zat. Besar dia punya martabat dia, martabat ketuhanan dia. Sebab tu bila sebut wallahu a'lam, a'lam tu bukan maknanya Allah lebih mengetahui. Tak, Allah lah yang tahu. Wallahu a'lam, ulama akan takdir alimun. Dia akan sebut alimun. Sebab a'lam tu bukan min babih. Sebab bila kata ini terlebih alim, maknanya ada yang alim juga, Tuhan lebih sikit. Tu kalau bahas kod nahu, lebih tara mana, boleh tak bersamaan? Ada pula ulama nahu bahas. Lepas tu tak boleh. Tak boleh, Allah tak boleh sangkut dengan ni. Dengan ilmu makulat ni, Allah tak sangkut satu pun. Sebab tu bila kita belajar ilmu makulat ni mantap. Kita faham sungguh-sungguh. Kita tak nisbahkan Allah dengan began-began. Baik. Seperti panas dengan terlebih panas. Ini pada kaif. Kita belajarlah kaif. Manis, sejuk, terlebih sejuk. Tu hak jenis kita tanya macam mana lagu mana. Jenis tu. Lagu mana kamu rasa pedas? Pedas, terlebih pedas. Itu dia punya idhafah. Dan seperti dekat. Dekat dengan terlebih dekat. Jangan kita buat dekat dengan jauh. Jauh-jauh lah, dekat-dekat lah. Dua ni bukan ada hubungan. Walaupun dua ni dia panggil takabul, memang berlawanan dua ni. Dia takabul, tapi jauh dengan dekat tidak ada hubungan dua ni. Jauh-jauh ni dekat-dekat, lain, bukan benda yang satu. Cuma dua ni takabul. Sebab tu kalau kita nak pergi idhafah, dia kena dekat dan terlebih dekat. Tu. Kena faham dulu, saya pun muskil ni, kenapa tak dekat, kenapa tak lawan jauh? Panas kenapa tak lawan sejuk? Satu, panas dengan sejuk walaupun takabur, tapi sejuk bukan nanti lawan dengan panas. Dia ada lagi hak lawan yang lain. Macam hitam dengan putih, dia bukan hitam lawan dengan putih saja. Walaupun kita bila sebut hitam lawannya putih, tapi sebenarnya hitam lawan dia putih, merah, hijau. Gitu. Macam pedah. Pedah kita nak lawan dengan apa? Manis? Tak boleh. Ada pahit, ada tawar, ada masin. Sebab tu dia sebenarnya masing-masing dengan diri sendiri. Sebab tu tidak ada hubungan. Sebab tu kita tidak boleh kata sejuk lawan panas. Tak boleh. Sejuk lawannya terlebih sejuk, panas terlebih panas. Dan seperti dekat dengan terlebih dekat. Dekat dia panggil korbun akrab. Dekat dengan terlebih dekat, ini pada idhafah sendiri. Di makulat idhafah sendiri, idhafah kan bersandaran. Bersandar tu dekat sama tak dekat ya. Kita boleh kata dekat dengan jauh. Jauh-jauh, dekat-dekat. Dua tu berasingan. Sebenarnya tidak ada hubungan. Walaupun dua ni takabul, berlawanan. Nama pun berlawanan, tak berasingan lah. Yang hak yang ada kaitan tu mana? Dekat dengan terlebih dekat. Kita nak kata ini dekat, ini terlebih dekat, dia kena nisbah dua-dua tadi. Bila kita tengok ini dengan hak ni, ini lebih dekat daripada ini. Tu. Sebab tu kita tak boleh kata yang Tuhan kata kami lebih dekat kan. Wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Kami lebih dekat. Dekat tu tak boleh kita kata dekat macam dekat kita ni. Kalau kita kata dekat tu aqrab, mana dia ada kurbun. Kurbun itu hak dekat. Aqrab terlebih dekat. Macam mana kita tak boleh kata Allah a'lam. Tak boleh kita kata a'lam tu maknanya kita kena kata Allah mengetahui. Tak boleh kata a'lam. Memang Tuhan terlebih mengetahui. Tapi kena kata mengetahui. Sebab mengetahui Tuhan memang tak sama dengan kita. Walaupun sama-sama Tok Guru ni pun alim, Allah pun alim. Tuhan kata alimul ghaib. Tapi alim Tuhan tak sama. Tapi kita tak boleh kata Tuhan terlebih alim. Tuhan terlalu alim. Sebab bila kata a'lam, maknanya, tapi boleh kita kata, tapi bukan, jangan kita kata itu isim tafdhil. Allah amat mengetahui, boleh kita kata. Tapi bukan amat mengetahui itu a'lam. A'lam lawan bagi ilmun. Alimun. Alim ini a'lam. Sebab memang tak ada tandingan Tuhan dengan. Sebab tu Allahu a'lam wallahu a'lam, Allahu alimun. Di takdir itu. Itu juga bila kata Allah sebut dalam Quran aqrab, kami lebih dekat. Dekat tu bukan dekat. Bukan dekat macam mana kita dekat sama kita ni.
Sebab nama dekat ni bila jirim sama jirim baru dia pergi dekat. Jirim sama jirim baru dekat. Macam ni duduk dekat saya, baru dia pergi dekat. Kalau benda bukan jirim nak pergi dekat ke mana? Kan? Tak boleh pergi dekat. Sebab tu akrab tu ulama tak kata dekat dengan mana hampir zat Tuhan. Hampir ilmu dia. Hampir pengetahuan dia. Allah lebih tahu daripada orang lain. Sebab apa? Tuhan dekat sangat. Sebab tu yang ini sini yang kita bila kita mengaji makulat, kita tahu rahsia kenapa ulama dia tak pegang zuhir ayat. Kenapa bila hak ni mengandungi makna tempat. Bila kita faham apa itu aina, kita tak berani kata aina tu tempat macam kita duduk. Ni. Baik. Inilah kita duk nilai. Kita duk sikit makulat ni seharian kita duk guna. Kalimat ni cuma kita tak sedar. Ini lebih sedap. Ini sedap juga tapi ini lebih sedap. Tu. Ini besar, ini kecil. Kita nak kata begitu, kita nisbah campur tanpa kita sedar. Kita tak sedar. Kita bercakap. Macam ada dengan sungguh disebut lah. Spontan kita bercakap walaupun kita tak sedar. Rupanya ada dengan sungguh nilai. Ada dengan sungguh nilai. Cantik sungguh. Automatik kita cakap. Tapi rumah isterinya ada. Cantik sungguh. Automatik kita cakap. Walaupun kita bukan nak fikir cantik ada. Cantik ada. Tapi bila kita sembang benda amrun iktibari, benda hak tak boleh nak tengok, dapat macam indra, kita kata sungguh. Kan? Rumah dia cantik. Kan? Kita akan kata apa? Cantik sungguh. Kita tak kata cantik ada. Kan? Rumahnya ada. Cantik? Ya. Sungguh cantik. Kita tak kena fikir dah nak cakap ni sungguh kan? Tak perlu. Spontan je. Spontan kita bercakap, kita keluar begitu. Tahakkuk dan subut tu dia panggil. Ini makna dekat. Qurbun aqrab, bu'dun ab'ad. Sebab tu kita pun tak boleh kata Tuhan ni terlebih jauh, tak boleh. Semua hak jenis benda ni dia panggil, ini ciri-ciri makhluk. Dia makulat asyarah yang 9 arat, 1 jauhar tu. Semua tu itu hak duduk kepada makhluk. Duduk pada makhluk. Habis. Ini idafah sendiri. Di makulat idafah sendiri. Cuma ada buat contoh kemarin tu, contoh tu contoh apa kita tengoklah. Contoh jauhar. Bapa dengan anak. Tapi kalau kita idafah sendiri, makna lughawi sendiri, dekat terlebih dekat, jauh terlebih jauh. Itu. Dan seperti tinggi dan terlebih tinggi pada aina. Di mana kamu duduk? Di atas sana. Tinggi. Kamu duduk di mana? Flat. Tingkat 10. Kamu di sebelah. Kamu lebih tinggi. Tinggi dan terlebih tinggi. Jangan kita kata tinggi dan rendah. Lain, bukan. Dia kena dengan panas, dengan tinggi. Dia berapa? Ulu a'la. Ulu a'la. Hak ni ulu, hak ni a'la. Sebab tu kalau kita kata Tuhan tertinggi di atas arah, maknanya ada yang tinggi. Tuhan terlebih tinggi. Maknanya ada yang tinggi juga, tapi Tuhan tinggi sikit. Tinggi, lebih tinggi. Rendah, lebih rendah. Bawah, bawah, lebih bawah. Kamu duduk di mana? Di mana kamu duduk? Di bawah. Kamu tingkat bawah sekali. Kamu paling bawah. Itu. Dan seperti lama dengan terlebih lama. Lama dengan terlebih lama. Qadim, akdam. Seperti lama dengan terlebih lama. Cuma qadim Tuhan, kita duk belajar sifat 20 tu bukan qadim makna lama. Tu qadim lain. Bukan duk. Ni qadim lughawi dia panggil. Itu istilahi. Seperti lama dengan terlebih lama. Kamu belajar lama mana dah? 3 tahun. Kamu 5 tahun. Kamu lebih lama.
Kita nak kata dia terlebih lama bila kita nisbah yang satu lagi. Lagu mana kita nak kata terlebih lama kalau kita tidak nisbah kepada? Kita nak kata akdam kalau kita tidak nisbahkan dengan qadim. Akdam. Tu hadis, ahdas. Terlebih baru. Hudus dan ahdas. Dan seperti lama dengan terlebih lama, ini pada mata. Ini makulat mata. Mata ni bilakah? Bila kamu belajar? Saya belajar dah 10 tahun. Kamu pula bila? 5 tahun lepas. Oh, kamu lebih lama ya. Yang kamu lama juga tapi ini lebih lama. Ini lama dengan lebih lama pada mata. Demikianlah bagi arat yang tidak disebut lagi. Tu, yang belum disebut lagi, insya-Allah taala. Dagu mana? Bongkok. Terlebih bongkok. Dia panggil al-inhina. Kita sebut dulu. Al-inhina, bongkok. Lawan dia asyaddu al-inhina. Jenis tak ada isim tafdhil, jangan buat lah. Ahna pula tadi. Asyaddu al-inhina. Dia kira gitu pula Arab ni. Bongkok ni terlebih bongkok. Itu dia panggil makulatul wada', pada wada'. Kalau wada' nanti kita akan pergi bawah tu sikit. Kita akan jumpa mungkin sempat. Dia panggil makulat wada', belum sampai lagi. Wada' ni menerak, duduk, apa dia, berdiri. Tu wada'. Kedudukan kita. Kedudukan, posisi kita. Bongkok dia panggil al-inhina, asyadu inhina. Bongkok dan terlebih bongkok. Itu dia panggil pada wada'. Kalau nak tulis boleh tulis. Dan seperti bongkok dan terlebih bongkok pada wada'. Okey. Dan seperti pakai. Dia panggil iktisab. Dan terlebih pakai. Terlebih pakai ni terlebih tertutup. Dia panggil iktisab. Kamu terlebih tertutup. Kamu tutup juga tapi dia ni lebih tertutup. Dia panggil iktisab dan asyaddu al-iktisab. Pakai dan terlebih pakai. Ataupun tutup dan terlebih tertutup. Tapi iktisab boleh kita kata aksa, boleh. Aksa boleh juga, kita boleh guna begitu. Asyaddu iktisab boleh ataupun aksa. Ini pada makulatul milki. Makulatul milki. Itu pun nanti kita akan belajar. Dan seperti putus, qat'un, dan terlebih putus, aqta'. Tu. Putus dan terlebih putus. Itu pada PN, makulatul fi'li. Itu pun kita akan lalui. Kerat, terlebih kerat. Apa benda kerat? Hak ni terima kerat, hak ni lebih lagi terima kerat. Contohnya apa? Kalau lidi dengan kayu, lidi lebih terima kerat daripada kayu. Dan tadi dipanggil kerat dan terlebih kerat. Dan seperti menerima kerat dan menerima kerat atau menerima putus dan terlebih menerima putus. Dia panggil makulatu infi'al. Tu. At-taqattu' dia panggil. At-taqattu' hak ni pula asyaddu taqattu'an. Taqattu' taqa'u ni hak dia terima dah. Dia panggil bila dia menerima kesan, dia guna dengan kalimah tafa'ul. Dia guna dengan tafa'ul. Dia panggil ta'assur. Kalau ta'assur ni makna dia dah menerima kesan. Dia sedang menerima. Macam taqattu'. Taqattu' ni maknanya sedang menerima, sedang terima proses putus. Asyaddu taqattu'an itu terlebih menerima putus. Ni kita akan lalui hari ni. Tak apalah tu. Kalau sebab tulis lah. Kalau tak sebab tak apalah. Berhenti buat sendiri. Buat sendiri. Buat sendiri. Cuma kita tambah lah. Macam saya kata, kita tiru Cik Syekh lah. Nanti dia buat misal. Kalau dia buat misal PN lagi mana, dan seperti bongkok dan terlebih bongkok, kita tiru dia cakap pada wada'. Dia katakan seperti tinggi dengan terlebih tinggi pada aina.
Kita ubahlah. Nanti kita tengok di Makulatul Wadi ini. Baik, waktu ini dia buat apa? Dia buat contoh apa? Bangun, berdiri. Berdiri, dia buat misal berdiri. Berdiri dan terlebih berdiri pada waduk, dan seperti pakai dan terlebih pakai pada milki, dan seperti potong dan terlebih potong pada PL, dan seperti menerima potong dan terlebih menerima potong pada infial. Jadi kita ambil contoh dia, kita buatlah. Kita buat di situ. Kalau tak faham tak payah. Demikianlah bagi Arab yang tidak disebut lagi, insya-Allah taala nanti dia akan sebut. Dan hendaklah kita ketahui bahawasanya bahagian dahulu kemudian itu 5. Kalau kita tengok dahulu dan kemudian ni ada 5. Duk cari pula bahagian dulu mana? Dia cakap kampung, dia panggil aqsamut taqaddum wa ta'akhur. Jadi pembahagian taqaddum ini terdahulu, mendahului sebut ini sebab apa? Sebab apa dia? Sebab apa ini terlebih terdahulu? Imam kenapa dia depan, makmum di belakang? Kenapa nama dia disebut dulu, kemudian nama disebut kemudian? Ini pembahagian taqaddum dia panggil. Dia nak bahas di sini. Sebab apa dia bahas taqaddum di sini? Sebab ada kaitan dengan idhafah. Ini belakang, ini depan. Dia ada persangkutan dengan makulatul idhafah.